Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, awas apolitik, pecah dan perintah. Di sini kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Karena saya sudah lama juga lihat perkara ini, walaupun saya tidak duduk di dalaman parti mana-mana pihak pembangkang, tetapi saya lihat dari jauh dan saya boleh baca gerak-geri apa yang mereka ini cuba lakukan. Kita harus ingat apa yang telah berlaku, yang mana kalau Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat untuk mengambil alih mandat rakyat yang mana dimenangi pada PRU ke-14, kita sebagai penyokong ataupun kita yang sebagai wakil-wakil rakyat tidak boleh menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu ini. Kerana untuk mencari majoriti untuk kita nak membentuk satu kerajaan baru itu dengan mengambil alih kerajaan itu dengan orang-orang yang sama untuk menyokong kita, lebih baik prinsip yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bagus lagi menunggu PRU ke-15. Ini sudah jelas adalah jalan yang terbaik. Tetapi saya lihat apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang cuba untuk menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Ketua Pembangkang dan mereka cuba untuk menukarkan Ketua Pembangkang dengan yang lain. Pada pandangan saya, perkara ini kita harus hentikan kerana ini tidak menguntungkan kita. Inilah yang saya lihat juga di media yang mana mereka juga cuba untuk melaga-lagakan DAP ini dengan PKR supaya DAP ini sendiri, PKR sendiri dan berpecahnya pembangkang ini. Ini adalah politik pecah dan perintah yang mana cuba dibuat daripada luar dan masukkan ke dalam untuk pecahnya blok pembangkang ini. Maka mereka di PRU ke-15, kerana mereka juga sudah tahu bahawa PRU ke-15 tidak lama lagi, ini akan merosakkan kekuatan pembangkang. Jadi untuk mereka yang nak jadi calon, mereka yang hendak mendapat jawatan dalam blok pembangkang ini, hentikan perkara seperti ini kerana ini tidak menguntungkan kamu orang semua sebagai ahli politik. Saya sebagai rakyat lihat ini, kami sebagai rakyat bagai nak gila untuk menaikkan blok pembangkang kamu orang dengan mudah-mudahnya keluarkan kenyataan kamu orang yang sebagai seorang ahli politik profesional. Pada saya kurang cerdik, ini adalah memakan diri. Hanya untuk kamu nak menguntungkan diri kamu bertanding di satu kuasaan dan kamu mengeluarkan satu kenyataan yang cuba untuk menjatuhkan kamu punya bos, yaitu Ketua Pembangkang. Ini pada saya hentikan kerana ini tidak akan menguntungkan. Hanya untuk menguntungkan kamu, tidak akan menguntungkan kepada blok kamu, kepada kawan-kawan kamu. Kerana dilihat kelemahan di dalam blok pembangkang. Ini pada saya, nasihat saya kepada mereka yang bijak dan arif nih, supaya hentikan perkara ini dan jangan lagi bertelagah. Bertelagah sesama sendiri tidak menguntungkan. Berpuak-puak dalam parti itu tidak menguntungkan. Kita lihat kekuatan mereka yang membentuk kerajaan hari ini. Kekuatan mereka seperti UMNO, seperti PAS itu, kekuatan mereka adalah di dalam itu mereka bersatu padu. Walaupun mereka tidak majoriti yang besar, tetapi ada kesatuan yang erat di situ. Tetapi di blok pembangkang, perkara ini terlalu rapuh. Jadi jangan buat perkara yang seperti ini, yang mana apabila perkara ini dilakukan tidak menguntungkan. Inilah yang kita lihat strategi yang dipasang oleh mereka daripada luar, yaitu pecah dan perintah, yang mana pihak daripada yang tidak suka dengan blok pembangkang ini tadi akan pula memasukkan lagi anasir-anasir lain untuk blok pembangkang ini akan berpecah, yaitu mereka akan tanamkan bahawa DAP ini tidak bagus, Amanah ini tidak bagus, PKR ini tidak bagus, dan jangan bergabung dengan parti-parti yang lain ini. Ini semua pada saya hentikan. Kuatkan blok pembangkang yang ada hari ini dan beri sokongan kepada Ketua Pembangkang. Dialah yang kita boleh harapkan, keberanian dialah yang kita boleh harapkan untuk memimpin kita. Bukan kita tidak nak mengatakan bahawa okey, Presiden amanah tak boleh, ataupun mereka yang ada kebolehan daripada DAP tak boleh, ataupun Datuk Seri Salihuddin Ayub tak boleh, ataupun yang lain-lain daripada PKR tu tak boleh. Tetapi kita beri ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kita lihat siapapun yang jadi pemimpin pada kali ini tadi, yang mana tidak dapat mengambil alih kerajaan ini, tidak dapat. 105 tu lah yang kerajaan pembangkang ada pun. Tidak perlulah nak seolah-olah menjadi hero, nak bercerita.
Jadi nak jadi wakil rakyat, tetapi kita mempertaruhkan kita punya blok, kita punya pembangkang dengan kenyataan kita sendiri untuk kepentingan sendiri. Pada saya ini tidak baik. Lebih baik pemimpin-pemimpin yang seperti ini dipecat saja daripada dalam parti. Ataupun seperti saya nih, jadi orang biasa kritik lah habis cerita. Orang nak buang ke, orang nak tendang, tidak ada masalah. Ini yang saya lihat, yang mana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, harus kita lihat apakah kebaikannya kepada blok pembangkang itu. Jadi jangan kita rasa kita dalam parti ini, kita dah kuat seperti ini, kita keluarkan kenyataan yang tidak menyenangkan. Saya tidaklah pro, memang saya pro lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, tetapi bukan bermaksud kalau kita tidak memberi peluang kepada kita punya pemimpin, kita punya ketua, untuk dia membuat yang terbaik, dan berapa kali pun dia gagal, kita harus hormati, kerana ini adalah kita kena memberi sokongan padu saja kepada dia. Jangan kita lihat apabila pemimpin kita tidak mampu lakukan, maka kita kata nak tukar kerana sebab ini. Kita lihat kegagalan itu puncanya apa. Di sisi ini bagaimana dia nak mencari sokongan. Ahli parlimen itu ada 20-20. Lepas itu yang ada di sebelah pihak sana, dia ada 105, yang di sebelah sana ada 114. Yang mana kita lihat hari ini 115 lah masuk Tengku Razali. Tetapi mereka ini rata-ratanya terjerat dengan isu-isu yang tidak menyenangkan juga apabila kalau Datuk Seri Ibrahim menawarkan mereka untuk bergabung, yaitu boleh kita libatkan melihat sebagai satu sumber yang boleh dikatakan ada rasuah, ada jenayah yang lain-lain. Apakah prinsip itu Datuk Seri Anwar Ibrahim nak korbankan? Patutnya berterima kasih dengan apa yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah lakukan. Jadi untuk kita nak lihat apa itu politik pecah dan perintah ini tadi, kita tahu kalau di zaman dahulu politik pecah dan perintah ini sebenarnya diamalkan oleh tentera, yang mana mereka nak menduduki satu kawasan itu dalam peperangan itu, mereka akan berperang di situ ataupun mereka akan cuba pecahkan supaya berlakunya pentelingkahan di situ, dan di situ nanti apabila terpecah kawasan itu maka mereka senang untuk menduduki kerana sudah semakin kecil dan mereka berjaya menawankan kawasan-kawasan itu. Ini pecah dan perintah ini asalnya daripada teori tentera untuk dia menduduki kawasan-kawasan yang mereka tawan. Jadi mereka gunakan taktik ini yaitu pecah dan perintah. Tetapi di zaman moden ini apabila orang politik ada, mereka pecah dan perintah ini digunakan oleh orang-orang politik. Maka kalau kita lihat di Malaysia ini, dulu pihak pembangkang tidak kuat kerana dipecah belahkan sebelum adanya Pakatan Harapan itu, yang mana dulu kita dengar mereka buat satu blok pembangkang kerajaan rakyat itu, Pakatan Rakyat itu tidak begitu kuat. Tetapi apabila adanya pakatan yang telah terbentuk yaitu Pakatan Harapan, ini adalah harus kita jaga kerana inilah blok pembangkang yang mana ini akan memberi satu tamparan kepada blok kerajaan yang ada hari ini. Jadi mereka cuba untuk pecah dan perintah. Bagaimana caranya? Kalau di dalam politik, yaitu masukkan anasir-anasir ataupun kita lihat di media-media propaganda yang mana menjurus untuk menjatuhkan pihak pembangkang ataupun pemimpin-pemimpin pihak pembangkang ini tadi, supaya mereka, kita sebagai rakyat ni, sebagai mereka yang undi mendengar cerita-cerita, contohnya yang kita dengar, yang mana kita dengar kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang itu yang ini adalah propaganda untuk mereka memecah belahkan kepercayaan, idealisme, supaya rakyat ataupun mereka-mereka yang pengundi atas bangga ini tidak mempercayai kepada pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun blok pembangkang ataupun parti-parti yang ada dalam pembangkang ini. Ini tujuannya. Yang mana kalau kita lihat pula, mereka di PRU dahulu, kalau kita lihat waktu Barisan Nasional memerintah, mereka akan pecah-pecahkan kawasan di waktu pilihan raya tu. Inilah tujuannya. Mereka nak memecahkan, okey, kaum Melayu di sini, kaum Cina di sini, kaum India di sini, mereka akan pecah-pecahkan. Ini kalau kita di dalam politik. Jadi apa yang berlaku pula, kalau kita yang ada dalam blok pembangkang cuba pula menambahkan kari yang sudah pun masak itu, maka akan terjadi nanti perpecahan yang tidak menguntungkan. Jadi pada mereka yang rasa diri mereka sudah hebat ataupun mereka yang nak menjadi calon ni sudah begitu pandai,
pada saya lihat kenyataan yang terkini yaitu Parti Pejuang dia nak bertanding 120 kursi. Jadi kamu pindahlah ke Pejuang. Habis cerita. Jangan menyusahkan blok pembangkang dan kamu nak keluar ke kenyataan seolah-olah kamu lebih hebat. Saya rakyat biasa, tetapi saya boleh lihat dan boleh nilai bahawa apabila kita tidak bersatu padu, maka senanglah. Itulah sebabnya kenapa Pakatan Harapan ini tidak boleh menjadi kerajaan juga. Karena ada anase yang sudah pun di dalam blok ini. Yang mana kita lihat apabila geng Skitul dah keluar, maka inilah anase yang telah pun mereka tanamkan ke dalam ini supaya bermain di dalam blok pembangkang ini tadi untuk tidak kan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ataupun pembangkang ini akan jatuh apabila mendapat memerintah. Inilah yang kita lihat hari ini. Jadi untuk kita yang ada hari ini, yang mana mereka yang nak menjadi YB ini, yang hebat sangat. Jadi berpolitik itu belajar, jangan kita menekan sesama kita di dalam ini. Begitu juga saya lihat ramai tokoh anak muda yang hebat-hebat di dalam parti-parti pembangkang ini. Cuba kita keluarkan idealisme yang terbaik. Jangan kita apabila hanya di video seperti saya ini kita bercakap hebat, tetapi dengan kawan-kawan kita jadi sombong, jadi angkuh. Ini adalah yang saya lihat sendiri. Baru kau jadi ketua kawasan, pegang cawangan ini, jadi timbalan cawangan ini, kamu orang sudah mula menunjukkan sikap kamu orang yang sombong, yang angkuh kepada orang lain. Mungkin kepada rakyat kamu bolehlah bertalam dua muka, tetapi kepada orang lain saya lihat ini berlaku. Karena saya kadang-kadang saya membuat research saya sendiri, yaitu saya juga membuat analisa sendiri berkenaan dengan isu ini. Yang mana kadang saya cuba bertanya kepada anak-anak muda yang ada contoh dalam PKA, dalam Amanah, cara untuk berinteraksi dengan orang lain seolah-olah mereka dah hebat, tidak suka nak mendengar pandangan orang lain. Inilah yang saya lihat. Hanya pandangan dia yang betul. Ini adalah salah. Kita kena belajar dan kita kena dengar pandangan orang lain. Dan kalau tidak setuju dan tidak puas hati, kita akan mencari solusi kenapa kita tidak puas hati. Dan kita harus positif. Jangan kita negatifkan orang semua. Inilah yang saya lihat. Dan saya minta maaf di sini apa yang saya keluarkan ini karena pada saya perpecahan itu tidak menguntungkan. Itulah yang saya katakan. Kalau lidi sebatang, patahlah. Tetapi kalau banyak, dia akan bengkok. Tetapi tidak akan patah karena dia kuat. Jadi di blok pembangkang pun harus begitu. Jangan kita berpecah. Kenapa mereka kuat? Karena kita lihat mereka bertelagah tetapi tidak akan berpecah. Inilah yang terjadi. Patutnya kita belajar daripada mereka. Jangan kita apabila bertelagah di dalam parti meninggalkan parti. Perjuangan jenis apa ini? Kalau dalam tentera dulu, mereka-mereka ini ditembak mati tau. Karena tiada kesetiaan. Jadi belajar kesetiaan tu belajar setia. Kita dah lantik ketua, ikutlah. Tak payah nak membantah. Ada cara dia kalau kita tidak puas hati. Jangan kita keluar ke kenyataan media kita mentang-mentang lah media ini bebas. Kita keluar ke kenyataan pribadi kita dengan rasa tak puas hati kerana satu perkara yang kecil saja seolah-olah kita dah hebat. Ini pandangan saya sebagai rakyat yang saya lihat. Jangan sampai berpecah dan mereka sekarang ini cuba pecahkan DAP dengan PKA kerana ini adalah parti besar. Tanpa DAP dengan PKA ni maka terburai PH ni. Kalau nak parti lain, saya tidak sebut sangat Amanah ni. Amanah ni parti baru dan kenapa dia boleh bertapak juga kita harus ingat. Kerana ada juga DAP. Kerana itu sekarang ni mereka telagahkan DAP Amanah ni supaya seolah-olah ini. Pada ramai saya lihat juga mengatakan bahawa PKA harus bertanding semua kursi. Boleh, tetapi kita ada kemampuan tak? Itu saja pada saya. Kalau PKA ada kemampuan silakanlah, tidak ada masalah. Jadi bertandinglah kan. Walaupun saya menyokong kepada PKA, tetapi kalau ada kemampuan silakan bertanding semua kursi. Ini bagus juga, tetapi kita lihat kemampuan kita dan takkan kita nak membazir pula kalau kawasan itu memang dah dimenangi oleh DAP, memang kukuh-kukuh dia memang
Totok boleh menang, serah je lah kepada DAP. Kenapa kita tak membuat satu pelaburan, umpamanya kalau pelaburan bodoh lah umpamanya. Jadi tidak perlu, karena itu saya kata pergabungan itu penting. Nak bertanding semua kursi itu senang cakapnya, tapi kita mampu tak, itulah. So inilah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini. Tidak perlulah nak memecah belah, dan orang-orang dalam yang mana yang nak menjadi calon tu, jika rasa tidak puas hati dengan presiden, silakan pergi ke pejuang. Pejuang sedang menunggu, ada lagi 120 kursi tun kata. So itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.